Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi bidawamillahil azim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersama kembali dari tajuk yang lepas dari hal tentang COVID-19. Lanjutan sambungan kita, rahsia ataupun hikmat di sebalik bala COVID-19, sebab ia berupa perbuatan Allah ke atas hamba-Nya. Maka setiap perbuatan Allah semua ada faedah, ada rahsia dan juga hikmat. Tapi oleh sebab kecitikan akal kita serta pendeknya pengetahuan, maka tidak dapat kita mencokirkan rahsia dan hikmat di sebalik penyakit COVID yang dihantarkan oleh Allah Ta'ala ke atas kita umat manusia. Bagi setiap Muslim, kenalah sedar penyakit COVID-19 itu suatu kejutan bala dari Allah Ta'ala, agar dapat kita bermuhasabah dari penyakit COVID tadi, dapat kita bermuhasabah, memperhitungkan diri kita masing-masing. Dan sebab kita selaku hamba Allah Ta'ala, maka lalu dibalakan dia dengan penyakit tersebut untuk kita dapat bermuhasabah, memperhitungkan diri kita. Kerana kita tidak menunai antara sebabnya, antara sebab dibalakan oleh Allah Ta'ala ke atas hamba-Nya. Kerana tidak menunai, hamba itu tidak menunai tanggungjawab yang besar ditugah oleh Allah ke atas kita, lah amrun bil ma'ruf dan nahyun 'anil munkar. Itulah tanggungjawab yang besar yang setiap individu muslim melaksanakan dia. Amrun bil ma'ruf, ajak berajaklah pada jalan kebaikan. Nahyun 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran mengikut kemampuan masing-masing. Yakni ajak berajaklah berbuat baik dan mencegahlah pada kejahatan. Dari situ manakala tidak melaksanakan tanggungjawab besar tersebut, yakni amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, maka tunggulah kedatangan bala dari Tuhan. Seolah-olah hidup di kala tu, di kala tidak menunaikan tanggungjawab dua perkara tadi, semacamlah gaya hidup menunggu ketibaan bala ke atasnya. Disebab itulah kita tak boleh berdiam diri dalam perkara tersebut, dalam perkara ajak berajak kepada orang berbuat baik dan mencegah dari hal yang tidak baik. Pada mencegahkan kemungkaran itu tertakluk kepada kemampuan diri seseorang. Kiranya mampu dengan tangan, kenalah dicegah dengan tangan. Sekiranya tak mampu, hanya dengan lidah, dengan mulut, kenalah dicegah dengan lidah, dengan mulut. Setidak-tidaknya dengan hati. Namun reda dari kemungkaran tersebut tidak sama sekali. Wajib dicegah mengikut kadar kemampuan yang ada pada diri masing-masing. Itulah perkara yang dipertanggungjawab yang besar oleh Allah ke atas kita. Amrun bil ma'ruf nahyun 'anil munkar. Dan seterusnya,
dari peristiwa penyakit COVID-19. Dan kejutan bala itu agar umat manusia sedar atas kesilapan diri serta sempat kembali ke pangkal jalan. Itulah di antara hikmah dan rahsia di sebalik bala COVID-19 untuk nak menanamkan kesedaran hati seseorang itu kepada Allah. Di manakah kelupaan hati kepada Allah agar boleh jadi sedar, boleh jadi ingat, boleh jadi menampak kekuasaan Allah. Sebaliknya, manakala Allah Ta'ala kejutkan dengan bala yang sebegini, tetapi masih lagi hati terlupa daripada mengingati Allah, ataupun langsung tidak merasai pada hatinya ia suatu perbuatan Allah, hal yang datang daripada Allah, dan tidak nampak kekuasaan Allah. Itulah dikatakan hati yang keras, ataupun hati yang dah mati, atau menebar padanya beberapa nasib penyakit, sehingga ia tidak dapat mengembalikan kepada Allah. Walah perkara itu datang daripada Allah yang Al-Alimul Hakim. Allah itu Tuhan Al-Alimun yang amat mengetahui, Al-Hakimun lagi bijaksana. Tetapi malangnya manusia tidak mahu mengatanya bala, hanya dikata sejenis penyakit berjangkit. Masya Allah, betapa lupanya hati kepada Allah. Kalau sampai ke peringkat sebegitu, dengan Allah Ta'ala kejutkan dengan bala yang sebegini, masih lagi lupa pada mengingati Allah. Allahu Rabbi. Betapa kematunya hati kita dah. Inilah di antara perkara yang saya fikir untuk kita bersama-sama muhasabah dari kejutan bala yang sebegini. Kita tetap memperkatakan ia suatu bala daripada Allah. Kalau tak kata bala, takkanlah nak kata nikmat. Kalau tidak kata bala, tidak kata nikmat, apa kenapa? Adakah hal terjadi dengan sendiri? Ingatlah, penyakit COVID-19 melanda umat manusia sekarang ini. Masih lagi keadaan kita tidak mahu kembali kepada Allah. Maka itulah menunjukkan betapa butanya hati, atau hati yang sudah mati, ataupun hati yang menebar dengan pelbagai nasib penyakit. Bagaimana disarankan oleh tokoh-tokoh Sufi, ahli-ahli tasawuf, kita hendaklah bersenantiasa bermuraqabah. Makna muraqabah, senantiasa kita mengita-ngita Allah Ta'ala, senantiasa mengingati Allah dengan tidak lupa sekalipun pada ingatannya. Lebih-lebih lagi dikala Allah Ta'ala melakukan sesuatu ke atas diri kita, lagi bertambah kuat ingatan hati kita kepada Allah. Maka itulah dikatakan muraqabah. Jadi bagi ahli muraqabah ni, setiap hal yang terjadi di alam buana ni, di alam nasuk ni, di alam syahadah ni,
sedikit pun ia tidak lupa ingatnya kepada Allah, bahkan dikembalikan hal ahwal yang berlaku itu daripada Allah. Itulah dikatakan muraqabah. Bagi orang yang dapat melatihkan diri ke arah bermuraqabah hati kepada Allah, akan menjuruhlah perkembangan kemajuan hati mengingati Allah, akan mengerak langkah ke arah hal yang tersebut. Semakin hari semakin kuat, semakin padu daripada mengingati Allah. Maka dengan musibah COVID-19 ini akan terjadi bagi manusia itu berbagai-bagai akidah, berbagai-bagai kepercayaan, pegangan. Antaranya kepercayaan yang terjadi bagi manusia setelah didatang oleh Allah Ta'ala dengan ujian penyakit COVID-19 ini, dikata olehnya, alam dunia kita ni manakala 100 tahun, pusingan 100 tahun, akan berlaku padanya peristiwa-peristiwa yang besar, yang ganjil, yang tidak terduga. Maka begitulah hal penyakit COVID-19 adalah agenda pusingan 100 tahun di muka dunia, kata setengah manusia kita. Maka kalau dibuat tanggapan etika yang sebegitu, maka itulah dikatakan etika ahli tabi'i. Etika ahli tabi'i ini dia beretika di atas dasar tabiat, kebiasaan berlaku. Jadi hakikatnya perkara yang berlaku itu bukan datang daripada Allah. Hal yang terjadi dengan sendiri mengikut tabiat alam. Maka ini suatu aqaid, suatu kepercayaan yang salah, yang terkeluar daripada fahaman ahlul sunnah wal jamaah. A'azzanallah. Dan kalau berentikad penyakit COVID-19 itu adalah hasil dari kuman pula. Antara kepercayaan yang terjadi setelah diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit yang sebegini, berbagai-bagai dibuat tanggapan aqaid oleh umat manusia. Kalau sekiranya dientikad olehnya tercetuhnya peristiwa penyakit yang sebegini adalah hasil datang daripada kuman, semata-mata kuman, bukan daripada Allah Ta'ala, bukan kuman itu sebagai sebab. Dan ia kuman tadi berjangkit dari orang ke orang yang lain. Maka itulah aqaid, etika kepada makhluk berkuasa memberi bekas namanya. Sedangkan secara mutlaknya kita orang Islam berentikad penyakit sebegini daripada Allah. Adapun kuman itu sebagai sebab ciptaan Allah, bukan tidak kuasa Allah Ta'ala nak jadikan penyakit tanpa dijadikan kuman sebagai sebab. Kuasa, tetapi sudah menjadi pentadbiran Allah Ta'ala. Apa sesuatu jadi dengan ada melalui sebab-sebab yang tertentu, sebab-sebab tertentu. Bagaimana dikatanya, likulli syai'in sababa, setiap sesuatu dijadi oleh Allah Ta'ala ada mempunyai sebab-sebab tertentu. Jadi bukanlah artinya sebab yang makhluk, yang selaku dikatakan kainat, yang boleh memberi bekas, berkuasa dapat menentu jadi akan sesuatu, tidak. Hal yang kuasa pada menjadikan sesuatu itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kalau dia i'tikadnya sebegitu, dia i'tikad kepada kuman berkuasa menjatuh sakit seseorang manakala dihinggapi olehnya bukan Allah Ta'ala, maka sah hukumnya syirik. Sebab dia katakan syirik kerana ia beraqaid, beriktikad kuman berkuasa sama bagaimana Allah Ta'ala yang berkuasa. Maka hal yang sebegini, kepercayaan yang sebegini, iktikad yang sebegini, samalah bagaimana iktikad orang yang beriktikad kepada azimat kuasa dapat melarikan kedai. Maka kalau diaqaid olehnya sebegitu, dipercayai olehnya sebegitu, maka sah hukumnya syirik. Sebab hakikat yang melarikan kedai itu Allah Ta'ala, bukan takal azimat yang disangkut di dinding gerai-gerai toyam tu. Kecuali dia beriktikad kepada Tuhan yang melarikan kedai dengan sebab usaha-usaha dia, usaha di segi mutu makanan tu sedap dirasa, kebersihan, layanan kepada tamu-tamu, kepada pelanggan-pelanggan yang datang dengan suasana yang baik. Itu betul lah. Hal sebegitu sebagai sebab. Ataupun juga dikata digantungkan azimat kerana ambil barakah. Tidak semuanya azimat tu salah. Kok yang salah tu, kok yang sudah meletakkan aqaid kepada azimat tu berkuasa, sejajar bagaimana Tuhan yang berkuasa, maka jadi salah. Kalau salah tak kalah ulama tu dia suruh mengambil barakat dengan ayat-ayat Quran, asma, nama-nama yang mulia, nama-nama Tuhan yang mulia. Boleh kita ambil barakat, sama ada diambil keberkatan daripadanya dengan cara tulis secara kekal, bagaimana azimat tu tulis secara kekal, atau ditulis lepas tu dihapuskan dengan air, atau dengan dibaca dengan 2-3 kaedah boleh ambil barakah daripadanya. Tetapi yang salahnya manakala dia letakkan akidah dia kepada azimat tu berkuasa. Azimat dapat melarikan gerai toyang, azimat dapat menyelamatkan dia dan segala-gala, maka itu adalah salah. Sebab apa? Sebab dia meletakkan akidah kepada makhluk berkuasa sejajar bagaimana Allah Ta'ala, samalah bagaimana datangnya penyakit COVID-19. Kalau kita meletakkan akidah kita kepada kuman berkuasa dapat menyakitkan seseorang sehingga boleh membawa maut, bukan Allah Ta'ala menjatuhkan sakit, hanya semata-mata kuman, samalah bagaimana taraf kepercayaan kepada azimat yang dapat melarih gerai toyang tadi, maka hukumnya syirik. Makna syirik itu dia meletakkan dia meletakkan keyakinan dia kepada dua kuasa, Allah Ta'ala dan kepada makhluk yang lain daripada Allah. Itu sebab dia katakan syirik. Syirik itu menyerupai, menyamai taraf Tuhan dengan makhluk, makhluk dengan Tuhan. Maka kalau i'tikad penyakit COVID-19 daripada Allah Ta'ala dan kuman itu yang dapat bertahan pada diri seorang selama 14 hari itu sebagai sebab jua, maka ia fahaman atas aliran ahli sunnah wal jamaah, tidak salah. Walaupun kita berkata, kita bercakap jangkitan kuman pada seseorang, kuman penyakit COVID dia boleh tahan selama 14 hari. Habis 14 hari mungkin dihapus. Disebab itulah pihak berkuasa negara kita hari ni dia suruh kita jaga diri, suruh amalkan SOP, penjarakan dan sebagainya dalam masa 14 hari. Sebab dalam masa 14 hari itu kalau kita dapat jaga diri kita, kuman yang menghingapi pada kita ni dia boleh jadi hilang, boleh jadi hapus. Itu tidak jadi salah selama akidah kita meletakkan keyakinan penyakit itu datang daripada Allah, bukan daripada kuman. Kuman itu sebagai sebab ciptaan Allah nak jadikan penyakit ni. Jadi bukan kata pula
Allah Ta'ala tidak kuasa nak jadi penyakit tanpa kuman. Tidak. Ini dipanggil sunnatullah. Agenda program yang Tuhan jadikan dunia kita dia ada dengan sebab-sebab tertentu. Maka kita pun bercakaplah di atas sebab. Tak jadi salah selama akaid kita tidak berubah kepada sebab tu berkuasa bagaimana Allah Ta'ala. Maka ianya pahaman atas aliran ahli sunnah wal jamaah bagi orang-orang yang beriman yang kamil, yang sempurna. Setelah didatang oleh Allah Ta'ala baginya sesuatu bala, lagi bertambah kuat hubungan dengan Allah, lagi bertambah erat hablum minallah, pertambatan hati dengan Allah Ta'ala. Kerana ia yakin, sebab yang jadi kuat hati berhubung dengan Allah Ta'ala setelah dihantar oleh Tuhan ke atasnya bala, kerana dia yakin hal itu daripada Allah, bala tersebut daripada Allah. Maka dari situlah tidak sama sekali, tidaklah sama sekali diabaikan tanggungjawab agama. Manakala kuatnya hubungan dengan Allah Ta'ala setelah dikejut oleh Tuhan dengan bala tadi, tidak terabailah sama sekali tanggungjawab agama seperti sembahyang, belajar, mengajar dan sebagainya. Sebaliknya pula, kalau dikejut oleh Tuhan dengan bala yang sebegini, masih lagi lupa tanggungjawab agama. Yang tak semayang tetap tak semayang situlah. Yang tak mengaji agama, walaupun dia tak tahu dalam bab fardhu ain pun tak ada terfikir dalam kepala nak selesaikan memahami hukum hakam fardhu ain. Allahu Rabbi, seolah-olah Tuhan jadi bala ni tidak ada pengisian, tak ada hikmat, tak ada rahsia, tak ada berbentuk pendidik jiwa. Dalilnya akalan dia tidak pergi berfikir ke arah kebaikan agama. Walahanya pada dasar dikejut oleh Tuhan dengan bala sebegini, setidak-tidak sekurang-kurang terfikir oleh kita di mana kelemahan kita, kekurangan kita, cacat celah kita, hal ketidakbaik kita pada pandangan, pada nilai agama. Tetapi ada sebahagiannya sanggup diabaikan tanggungjawab agama kerana tidak nampak itu suatu bala dari Allah. Inilah tidak eloknya manakala tidak diperkatakan oleh kita akibat penyakit sebegini selaku bala Allah. Ketidak eloknya sehingga kita lupa kepada Allah. Sebaliknya kalau kita kata bala, akan tentu sikit sebanyak tercetuslah pada hati kita tu kesedaran, oh Allah Ta'ala kejutkan sebegini rupa pada diri aku, di mana tidak kena aku ni, di mana kelemahan aku ni. Atau tidak yakin kekuasaan Allah. Manakah kita kata bala, kita fikir, kita tenung dengan akal yang warah, lebih-lebih lagi akal yang dipandu oleh pengetahuan agama, menampak oleh kita betapa kuasanya Allah, betapa kuasanya Allah. Tidak kuasa macam mana satu dunia disebar penyakit ni. Walaupun mereka awal tercetus di China, Wuhan, sekejap saja dia pusing dunia. Dia ragut manusia sampai juta manusia. Azan Allah. Negara kita semalam dia kejut sampai 2,000 lebih. Hari ini berkurang sikitnya. Itu adalah hasil daripada kekurangan, itu adalah hasil daripadanya usaha ikhtiar kita bersama. Sama ada usaha cara hissi dan juga usaha cara maknawi. Jadi bagi kita orang Islam, kita gabunglah, dikombinasikan, digabungkan usaha tadi untuk nak mengatasi penyakit ni secara hissi, secara maknawi. Secara hissi sedia maklum, secara maknawi itu banyaklah berdoa, bermohon kepada Allah. Maka lalu tidak mahu dikembalikan kepada Allah,
hanya dinampak kuasa kuman semata-mata, manakala tak dikata bala olehnya. Sebab jadi sakit itu, walhan Allah Ta'ala Tuhan pencipta alam serta mengatur perjalanan alam sekalian, maka terjadi sesuatu daripadanya bukan terjadi dengan sendiri, atau ada kuasa lain berkuasa menjadi akan dia seperti penyakit COVID ini. Masya Allah, hal yang segitu di segi pahamannya sudah salah, akaidnya sudah lari dah daripada landasan yang hak, landasan ahli sunnah wal jamaah. Dan akhir sekali risalah, risalah yang saya toreh ni, kita ada doa untuk menolak bala, sama ada bala COVID ke bala apa ke, sama ada menipu baik diri kita ke, sahabat anda kita ke. Bacakanlah doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal ta'un wal kurana wal mihna ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin innaka ala kulli syai'in qadir ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi ultuh bi. Kalau kita seorang lah, kalau kita baca secara berkumpulan, orang yang baca tu kena gunalah bi tu dengan lafaz jamak, ultuh bina ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi ultuh bi ya latif ya alim ya khabir. Elok jadi wirid. Dalam masa yang sebegini patut jadi amalan kita. Bacalah 100 kali sehari, 200 lagi banyak lagi baik daripada duduk mengelompong. Tak ada amal. Ada di dalam kitab beberapa buah kitab yang saya tengok. Antara kitab Bada'i'uz Zuhud karangan Syekh Muhammad Zin Mustafa Al-Fatani. Dia datangkan riwayat panjang juga cerita dia. Dan ada satu kitab amalan doa, wirid dan doa, jadi dikarangkan oleh Al-Ustaz daripada Brunei Darussalam. Ada disabit pada hadis juga ni amalan ni. Jika turun bala disuruh baca. Bersesuaian dengan keadaan kita sekarang, patut dijadikan amalan. Yang sehingga ya latifan bi khalqihi dijadikan sebahagian daripada bacaan bagi amalan Hizbun Nasri wal Fathi. Kalau kita tengok dalam amalan Hizbun Nasri wal Fathi, sebahagian daripada amalan dia ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi ultu bi ya latif ya alim ya khabir. Pendek kata, bacaan ni suatu bacaan yang kita merayu dengan Tuhan, yang berbentuk kita bermunajat dengan Tuhan, agar Tuhan lindungkan kita daripada hinggapan penyakit yang sebegini. Di samping kita baca, kita merayulah di dalam hati kecil kita, itu dipanggil munajat. Tuhan lindungkan kita, lindungkan keluarga kita, lindungkan sahabat kita, lindungkan umat Islam daripada dihinggapi penyakit. Di samping kita baca, kita merayu dalam hati kita, Allah Ta'ala minta Allah Ta'ala angkatkan penyakit ni. Ya Latif, wahai Tuhan yang lemah lembut, bi khalqihi dengan kejadiannya. Ya Aliman, wahai Tuhan yang mengetahui, bi khalqihi dengan kejadiannya. Tengok segi pengertian cukup comel. Selepas daripada kita baca ya Latif, kita baca Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa ni ada disabit pada hadis. Kalau kita jawi senang kita nak cari doa ni dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Wan Ali Abdul Rahman Kutan Al-Klantani.
Jadi Nabi manakala berlaku sesuatu perkara yang mustahil, lalu dia dibaca doa Allahumma laka. Saya ambil fatwa daripada almarhum untuk guru saya. Dia kebanyakan lepas semaya dibaca doa ni. Jadi kalau kita kata Allahumma lakal hamdu, kita genggamkan tangan. Kita doa perkara mustahil. Jadi kita sekarang diserang oleh bala sebegini, suatu perkara mustahil. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustakan wa bikal musta'an. Genggam tangan kanan, kiri okey. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, kita buka. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustakan wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billah. 3 kali. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, kepada Engkau lah segala puji. Pada puji pak tu kembali kepada Allah. Wa minkal faraju, daripada Engkau lah yang melampankan, yang menyenangkan kesusahan kita, kesepitan kita. Wa ilaikal mustaka, dan kepada Engkau lah tempat kami mengadu. Wa bikal musta'an, dan dengan Engkau lah pertolongannya. Cukup comel. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Akhirnya dibaca pula, ij'al lana min kulli dikin faraja wal tubina ya man ilaihil marja'. Ini diamal tok guru kita dulu. Kita selalu duduk semaya di belakang dia, tengok. Lepas tu dia showkan masa kuliah dia, baca, dia kata kalau ada sesuatu yang mustahil dalam doa tu, baca. Bagaimana dia dilaksanakan oleh dia. Ij'al lana ni, dia kena genggam dua-dua pula ni kaedah dia. Ij'al lana min kulli dikin faraja wal tubina ya man ilaihil marja'. Buka. Ij'al lana min kulli dikin faraja wal tubina ya man ilaihil marja'. Ij'al lana min kulli dikin faraja wal tubina ya man ilaihil marja'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillah. Ini doa dikala kita hadapi sesuatu musibah, sesuatu perkara yang kita mustahil, termasuk dalam perkara penyakit COVID yang melandakan umat manusia sekarang. Lepas semayang baca, masa-masa tertentu baca Allahumma rfa'anna al-bala' wal waba' sampai habis, dengan memakai kaedah-kaedah. Mudah-mudahan dengan berkat doa kita Tuhan ijabah, Tuhan makbul. Dikala diijabah oleh Tuhan atas hajat kita yang kita berdoa tadi, Tuhan saja berkuasa dapat mengangkat. Tak ada benda lain boleh mengangkat bala Allah Ta'ala. Cuma dia sabit pada hadis, dia kata doa tu bertolak-tolak dengan bala. Dikala turun bala ditolak oleh doa, turun bala ditolak oleh, begitulah elitnya senjata doa, yang sehingga dikatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman, bagi orang yang yakin, orang yang percaya, orang yang tahu akan itu. Dia respect doa ni, suatu senjata yang handal, senjata elit. Begitulah. Katalah risalah cetusan tentang COVID-19 yang melanda kita umat manusia pada zaman kita sekarang. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma adfa'ana al-bala wal waba wal ghala wat ta'un wal qurana wal mihna ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa an sa'iri biladil muslimina amah ya rabbal alamin innaka ala kulli syai'in qadir ya latifan bi khalqihi
يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المستكان وإليك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المستكان وإليك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المستكان وإليك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اجعل لنا من كل ضيق فرجا والطف بنا يا من إليه المرجع اجعل لنا من كل ضيق فرجا والطف بنا يا من إليه المرجع اجعل لنا من كل ضيق فرجا والطف بنا يا من إليه مرجع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين